السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Setelah kita membincangkan berkenaan dengan taubat Nabi Adam alaihissalam, merupakan manusia yang pertama dijadikan oleh Allah, dan manusia yang pertama juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakun minaz zalimin. Allah Taala suruh duduk dalam syurga dulu. Lepas daripada itu, fawaswasa lahum asy-syaitan, syaitan datang mewaswaskan Adam dengan waswas yang cukup dahsyat, sehinggalah dia tertipu dengan hasutan syaitan, dan seterusnya Nabi Adam termakan hasutannya, lalu melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam syurga tersebut. Sebagaimana yang telah pun saya sebut pada kuliah yang lepas, walaupun ada perbincangan di kalangan ulama sama ada syurga tu syurga yang betul ataupun syurga yang tempat yang miripnya syurga. Tapi yang pentingnya berdasar kepada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sendiri, iaitu ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dengan perkataan jannah tu, kalau kita tengok itu, sesungguhnya engkau isterimu dalam syurga. Dalam syurga. Tetapi menjadi perbincangan, kenapa ada larangan kalau dia syurga? Itu perbincangan di kalangan alim ulama kita. Namun begitu, kita menerima berdasar kepada apa yang telah pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini, dan kita terima dengan penuh keyakinan bagaimana keadaan Adam itu sendiri. Wallahu alam, kita pun tak tahu. Cuma kita cerita berdasarkan apa yang telah diceritakan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi bagaimana Adam itu sendiri memakan buah tersebut, lalu dia pun ditelanjangkan oleh Allah dengan tidak ada seorak benang pun di tubuh dia. Allah Taala campak dia ke dunia ini, lalu lahirlah kita sebagai anak cucu Adam, anak cucu orang yang pernah buat silap dengan Allah. Namun kesilapan itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Taala mengajarkan dia doa. Bagaimana yang telah kita sebut pada kuliah yang lepas, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna nakuna minal khasirin. Jelas. Doa ni sepakat ulama kata doa yang dibacakan oleh Adam dan Hawa apabila fatalaqqa Adam min rabbih
apabila Allah Ta'ala mengajar kepada dia macam mana cara nak minta ampun. Bermakna cara nak minta ampun ini satu ibadah. Bila sebut satu ibadah, dia kena buat mari dalil yang khas berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ataupun tidak ibadah tersebut. Ini jelas. Sebelum pada tu, adakah Adam tak minta dengan Allah? Adam minta dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala buat tak layan. Walaupun Allah Ta'ala maha mendengar. Kerana tidak ada lagi macam mana Allah Ta'ala ajar kepada dia cara nak minta doa pada Allah dan cara nak mohon taubat pada Allah. Cara minta doa dan cara taubat ni orang panggil cara ibadah. Allah Ta'ala tak layan sebelum daripada tu, bermakna kita tak boleh nak reka ibadah. Kalau tidak dilayan oleh Allah Ta'ala, malahan kita tidak diterima amal ibadah walaupun kita klaim benda tu ibadah, tetapi tidak diajar oleh Allah. Tidak dikira pahala dan tidak diangkat oleh Allah. Berdasar kepada dalil yang kita bacakan inilah. Apabila Adam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Bila Allah Ta'ala ajar kepada Adam beberapa kalimat, barulah Allah Ta'ala angkat naik apa yang dia minta itu. Maka ulama berkenaan dengan benda ni, ulama kita, ulama Islam, para sarjana Islam, dia bincang begitu hebat. Inilah kepentingan apabila kita beramal, adanya garis panduan, tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Kita nak klaim benda tu ibadah, mesti Nabi ajar kita. Kita nak klaim benda tu dapat pahala, mesti Nabi ajar kita. Itu agama. Agama ni bukan main fikir guna kepala saja. Fikir guna kepala satu benda dah, satu benda yang Allah Ta'ala bagi kehebatan boleh fikir, satu lagi kena fikir guna dalil. Dalil tu yang membuatkan kita ni hidup dalam keadaan ikut Nabi. Semua benda ada dalil, masalah ibadah ni mustahil tak ada dalil. Betul, Nabi nak makan apa, Nabi baca bismillah. Tapi Nabi tak katalah kena makan roti ke apa, tak. Nabi makan apa, baca bismillah. Kalau orang kata teruk, nak ikut Nabi Ustaz, dia kata tak makan nasi kerabu kita. Zaman Nabi mana nasi kerabu? Tak. Teruk ikut Nabi, teruk kita, Ustaz, payah nak makan nasi kandak pun payah. Zaman Nabi pun tak ada. Kita kata betul. Zaman Nabi tak ada benda tu semua. Tapi Nabi baca bismillah setiap kali makan. Bismillah tu sunnah. Cara. Nak makan apa, makan je lah asal halal. Oh letih kata Ustaz nak ikut Nabi masjid dengan unta. Tu orang bodoh cakap gitu. Orang tak apa cerdik lah. Nabi tak ajar doa naik unta. Nabi ajar doa naik kenderaan. Kita naik apa pun baca tu. Naik motor pun baca tu. Naik basikal pun baca tu. Naik lori pun baca tu. Naik bas pun baca tu. Naik kapal terbang pun baca tu. Sebab Nabi baca doa naik kenderaan. Nabi tak baca doa naik unta. Sebab kenderaan itu boleh berubah mengikut peredaran zaman, tapi agama tu tak berubah. Agama tu tetap. Agama tu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini aku lengkapkan, aku persiapkan agama ni. Akmal lengkap, atmam aku persiapkan, dua perkara. Agama aku ni Islam ni. Wa raditu lakumul Islam, dan aku redha Islam ini dinan, sebagai cara hidup kamu. Itu jelas. Baik, itu sebagai muqaddimah. Muqaddimah kat setengah jam dah. Baik, kita masuk pada bab kita hari ini. Bab yang baru, iaitu taubat Nabi Nuh alaihi salam. Kita baca sikit taubat Nabi Nuh ni macam mana boleh dikatakan taubat Nabi Nuh alaihi salam. Ya Allah. Baik. Allah juga menyebut berkenaan Nuh, surat yang ke-18, tatkala baginda berdoa menyeru Tuhannya. Wanada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq
wa anta ahkamul hakimin. Surah Hud ayat 45. Baik. Firman Allah, Nuh telah merayu kepada Tuhannya dan dia telah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah salah seorang dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah sempurna benar, janjimu adalah semuanya benar, dan engkau paling bijaksana dari segala para hakim. Ini doa Nabi Nuh. Ketika tu dia kata, rasa sayang baginda kepada anak kandungnya yang kafir sudah memuncak. Walaupun anak siapa tak sayang, tapi malangnya anak ni kafir, tak beriman kepada Allah Ta'ala. Ujian sungguh, ujian besar Allah Ta'ala bagi ujian pada Nabi Nuh. Dan Allah telah berjanji dalam ayat ini nak selamatkan ahli keluarga baginda, dan baginda menyangka bahawa janji tersebut merangkumi ahli keluarga yang beriman dan tidak beriman. Kerana itu baginda berdoa begini. Maknanya peringkat awal tu Allah Ta'ala sebut dah Nabi Nuh buat kapal nak selamatkan keluarga semua sekali. Sebab tu dia berdoa begini. Dia berdoa supaya Allah Ta'ala, sungguhnya anakku adalah salah seorang daripada keluargaku. Anak aku salah seorang daripada keluargaku. Walaupun tak beriman, ya Allah, tapi dia anak aku. Dan janji kamu nak tolong keluarga aku ni janji benar. Allah Ta'ala janji bila? Inilah adalah sebagai dalil juga bahawa yang disebut sebagai innamal mu'minuna ikhwah ni, orang mukmin ni bersaudara, berkeluarga. Lagi mana dia tu orang beriman pada Allah Ta'ala, maka dia jadi keluarga kita. Darah dia kita kena bela, nyawa dia kita kena bela. Semua tanggungjawab Islam. Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi sebut, al-muslimu, orang Islam terselamat dengan Islam yang lain dengan dia jaga dua perkara, lisanihi, lidahnya, wa yadihi, tangannya. Kita sama-sama Islam ni boleh jaga dua perkara ni. Lisanih satu, wa yadihi, lidah, tangan. Lidah daripada kata, daripada fitnah, daripada segala benda yang menyakiti orang yang boleh membawa kepada perpecahan. Tangan merujuk kepada kekuasaan. Orang Islam maka selamat Islam yang lain kalau jaga dua perkara ni. Kalau tak jaga dua perkara ni, kalau kita cakap di sebalik benda dia panggil mafhum mukhalafah, kefahaman di sebalik apa yang kita bercakap tu, maknanya kalau tak jaga dua ni, tak selamat. Sebab Nabi kata al-muslimu man salima muslimuna. Orang Islam akan terselamat dengan Islam yang lain. Maknanya kalau tak jaga dua perkara ni, tak selamat Islam. Dan memang dua perkara inilah punca kepada perpecahan umat Islam. Lidah, mulut, kata-kata, sumpah serana, fitnah, adu domba, itu boleh memecah belahkan masyarakat. Tangan pula bagi orang ada kuasa. Ada kuasa. Dia menggunakan kuasa sewenang-wenangnya untuk menyekat, untuk buat apa sahaja yang menyebabkan orang Islam sendiri tidak terselamat kerana orang Islam tidak menjaga dua perkara ini. Itu dari sudut keluarga. Jadi keluarga yang mungkin Allah Ta'ala sebut pada Nabi Nuh itu keluarga Islam, keluarga mukmin. Tapi dia kata keluarga itu keluarga, kau telah janji nak selamat keluarga aku ya Allah. Allah Ta'ala jawab doa dia dalam surah Hud ayat yang ke-46 pula. Ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh,
Sesungguhnya bukanlah dia, innahu laisa min ahlik, bukan tergolong daripada keluargamu. Allah Ta'ala jawab, kerana sesungguhnya dia adalah pengamalan yang tidak saleh. Dia tidak saleh, syirik pada Allah, bukan keluarga kamu, maka itu janganlah engkau meminta kepadaku apa yang bukan ada bagimu terhadapnya pengetahuan. Sesungguhnya aku memperingatkan engkau dari keberadaanmu tergolong daripada golongan orang, dari kalangan orang-orang jahil. Allah Ta'ala kata, aku bagi tahu pada kamu ni Nuh, yang pertama, anak kamu bukan daripada keluarga kamu. Anak-anak kamu tak beriman. Baik macam mana pun, minta maaf, tak beriman. Itu poin yang pertama Allah Ta'ala sebut. Dan jangan kamu minta kepada aku benda yang bagi kamu terhadapnya tanpa pengetahuan apa-apa pun. Jangan minta kepadaku apa yang bukanlah ada bagimu terhadapnya pengetahuan. Kamu tidak tahu apa. Jangan minta dengan aku benda yang kamu tak tahu. Minta dengan aku benda yang kamu tahu. Anak kamu ni tak beriman. Bukan daripada galangan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minta. Jangan minta sekali, jangan minta. Baik. Assalamualaikum. Ya, betul. Ada iklan. Kereta PDY 480, lampu tidak dimatikan. Balik jalan kaki. PDY 480, lampu tidak dimatikan. Terima kasih. Baik. Kaki nombor, jangan tekan nombor pula. Dia tekan nombor, tambah satu lagi dia kata, tekan nombor. Ada orang mai kuliah nak dengar nombor tu. Nombor tu dia nak dengar dah. Dia balik, dia tekan spot toto sungguh. Jadi Nabi Nuh kata, Allah Ta'ala kata, jangan kamu minta benda yang kamu tak tahu, jangan kamu minta. Sekarang ni keluarga kamu, anak kamu ni, dah aku nak beritahu kepada kamu, kalau aku takut kamu ni berada pada golongan yang jahil. Dalam ayat ni juga kita boleh faham bahawa yang pertama sekali kita nak minta dengan Allah Ta'ala, biar kita tahu apa yang kita minta. Yang kedua, biar munasabah dengan kita minta. Jangan buat main-main dengan Allah. Ya? Macam mana orang yang duduk syair tu lah, ilahi lastulil firdausi ahla. Kita dengar syair dia okey. Ya Allah, aku tak layak nak masuk syurgamu, tapi nak masuk nerakamu tak tahan kulit aku. Nampak baik. Nabi tak bagi kita sebut gitu. Nabi tak bagi. Dalilnya sahabat nak minta. Bukan sahabat minta macam tu. Sahabat kata, ya Allah, berilah aku syurga. Duduk tepi-tepi tangga tak apa dah, dia kata. Masuk syurga tu tak masuk syurga, duduk tepi tangga syurga pun tak apa dah. Nabi kata, sahabat, memintalah as'alullah al-firdausil a'la, memintalah pada Allah biar duduklah syurga yang paling tinggi. Apa makna di situ? Nabi ajar kita cara minta dengan Allah dengan baik. Jadi kita kena minta dengan Allah dengan cerdik. Minta biar munasabah dengan kita. Apa doa-doa Nabi yang Nabi minta munasabah ni? Semua disebut dalam doa-doa Nabi ni, kita akan baca. Cukup munasabah Nabi minta dengan Allah. Orang yang dilanda risau, dilanda hiduplah keadaan gelisah. Na'udzubika minal hammi wal hazan. Ham wal hazan, perasaan gundah gulana dan kesedihan. Na'udzubika minal ajzi wal kasal, malas, bakhil. Semua Nabi minta jauh. Satu lagi, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahhir rijal.
hidup hutang banyak serabut, boleh bunuh diri. Nabi minta. Minta dengan Allah itulah yang menyebabkan seseorang tu tenang hidup dia bila dia minta dengan Allah. Oleh kerana tu kita jangan minta dengan Allah main-main, jangan. Jangan minta sungguh-sungguh. Ya Allah, beri aku syurga, boleh berjiran dengan Nabi. Minta begitu dengan Allah. Nah, ni minta ya Allah nak syurga tapi rasa tak layak, nak masuk neraka tapi tak tahulah. Kulit rasa tak tahan. Dah duduk RNR. Kena minta tanah Allah Taala. Minta geran tanah dengan Allah Ta'ala nak duduk syurga pun tidak, neraka pun tidak. Munasabah doa gitu. Tak munasabah langsung. Nabi tu, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Allah beri aku masuk syurga, redha aku untuk masuk syurga. Wa na'udzubika min saqatika wan nar. Tak mahu masuk neraka. Itu di antara benda yang Nabi minta. Jadi kita nak doa ni, dia munasabah. Lalu Allah Ta'ala sebut, jangan minta begitu. Yang pertama sekali, anakmu kafir. Baik. Nabi Nuh rasa menyesal dengan perbuatan doa untuk anak dia tu. Sebab anak dia tu kufur. Bila anak dia lalu kat tepi kapal dia ni, ya bunayya rkam ma'na. Ya bunayya. Ya bunayya ni satu perkataan orang Arab guna untuk perkataan panggilan pada anak yang kita sayang. Bahasa sini saya tak tahulah, bahasa Kelantan sebenarnya awal dia panggil. Orang Kelantan jangan main lagu tu awal. Awal ni maknanya saya sungguh. Kalau cucu tu kita panggil awal walaupun nama lain. Ya bunayya, awal. Irkam ma'na. Mari naik atas kapal ni. Sambut tangan ayah ni, sambut. Sebab tak mau beriman. Nak pergi duduk atas bukit yang tak tenggelam lagi. Mungkin bukit itu tak tenggelam, bukit lain tenggelam dah. Dalam arus yang sangat kuat tu, ayah dia capai tangan pun, dia tak mau. Apa nak buat anak Nabi? Isteri dia pun masuk neraka. Nabi Nuh ni. Sedihlah kehidupan begini. Dah muka dunia duduk bersama, tapi akhirat masuk neraka. Kerana yang membataskan di antara kita dengan orang yang kufur pada Allah, itu akidah kita. Kita ada batasan kita. Allah Ta'ala tak bagi. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Surah Hud ayat 47. Dia telah berkata, Nabi Nuh kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari permintaanku kepadamu yang tidaklah ada ilmu terhadapnya, yang tidaklah ada bagiku terhadapnya ilmu. Ana minta maaf ya Allah, salah minta. Mana gitu? Salah minta dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala kata jangan minta begini. Takut kamu tergolong daripada kalangan orang jahil. Jangan minta begini. Jangan kamu minta benda yang kamu tak tahu. Dia pun, ya Allah, dia kata, tolonglah aku berlindung daripadamu. Meminta daripada benda yang aku tak tahu, tak ada ilmu benda tu, ya Allah. Dan jika engkau tidak memberi pengampunan bagiku dan mengasihaniku, nescaya menjadilah aku daripada kalangan orang yang rugi. Cuba tengok ayat ni. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau tidak ada orang yang ampun, kasih, rugilah aku. Apa makna di sebalik perkataan ini? Hidup kita ni perlukan dua perkara ini. Pengampunan dan kerahmatan daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, kita tak masuk syurga kerana amal kita banyak, tak ada. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Betul? Kerana apa? Kerana kalau nak banding dengan kita buat benda-benda atas muka dunia ni, masa kita ibadah dengan masa kita duduk saja, duduk banyak masa duduk saja. Masa semayang berapa sangat? Kalau tu imam baca panjang-panjang, makmum marah. Nah, oh tu imam baca panjang. Tak nak terawih nanti, tu imam terawih. Dua ayat sudah tu imam. Dia ajar tu imam pula. Dua ayat sudah, dia kata. Nah, balik nak makan tu. Dia kira bulan puasa kita bentar ke darah je kerja dia.
Bukan orang kampung ni lah, kampung lain lah. Dia kerja bulan puasa pun bukan nak penuh roh, dia nak penuh perut lagi bulan puasa. Ya Rabbi, tak ada kesedaran. Orang dengan perangainya begitu, begini, tapi Allah Ta'ala nak bagi syurga. Kalau ikut pada perangai tu, kalau kita lah, tak badan. Kalau kita duk bela dia, duk bagi duit ke dia, duk buat apa, tiba-tiba buat perangai, tak padan dengan aku buat baik. Kalau kita lah, kita kata, mampu aku tak tolong lah kata. Apa? Kita bagi dengan segala apa semua sekali boleh. Orang kata buat taik kita balik. La ilaha illallah. Kita kata. Lepas tu dia nak buat baik semula. Tak lah, aku tak baik lah. Tapi Allah Ta'ala ni buat zalim ke dia. Tak tunai hak dia. Dengan derhaka pada dia. Segala-gala penuh dosa buat. Nabi kata dalam satu hadis kursi, hamba-Ku datang kepadaku membawa segunung dosa, minta ampun dengan aku ampun. Kalau tidak ada benda ni tak masuk syurga kita ni. Sebab dosa banyak, amal sikit. Kita duk fikir amal banyak masuk syurga, ya memang amal banyak masuk syurga, tapi amal yang ada dua benda ni dalam tu. Tarhamni wa taghfirli wa tarhamni, ampun dosaku dan juga merahmati aku. Kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'al Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Suratul Kahfi dah. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Pelik juga Ashabul Kahfi ni, dia tak minta selamat, dia minta rahmat. Di saat-saat kena kejar oleh kerajaan yang jahat tu, pada ketika tu masuk dalam gua, dia tak doa lain. Kalau kata, ya Allah tolonglah aku takut ni Allah. Kalau kita lah takut ni Allah tolonglah. Berapa orang nak tangkap begini-begini, hari-hari semayang hajat. Sebab apa semayang hajat ni makcik? Oh Allah, kata kih mahkamah saya ada, lekat kih dia kata. Kih mahkamah. Nah, lepas tu, semayang hajat tiap-tiap malam. Biasanya semayang subuh jarang-jarang. Bila lekat kih mahkamah tu, Allah semayang hajat selalu. Bimbang. Tapi Ashabul Kahfi dia cara dia menenangkan jiwa dia yang gundah gulana tu, Rabbana hablana. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Hidup ingat Rabbana hablana min azwajina, ingat ke isteri lagi. Rabbana hablana min ladunka. Cara dia minta min ladunka, di sisimu rahmat tu, bukan aku ya Allah, mari daripada kamu. Hak ada di sisi kamu tu, tolong berilah pada aku ni. Karena tak ada rahmat Allah Ta'ala, Tuhan tak pera dia. Sampai berapa ratus tahun dah, 300 tahun lebih duduk dalam tu. Nah, keadaan orang ni kalau tak makan sehari pun rasa lapar perut dah. Ni berapa tahun duduk dalam tu. Tapi kerana rahmat Allah. Sebab tu doa ni, kita kena minta rahmat Allah sentiasa lah hidup kita. Minta rahmat Allah tu sentiasa. Allahu Akbar. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kamu, aku ya Allah, kalau kamu tidak ampun dan tidak taghfirli, ampun aku, tarhamni, rahmat aku. Dua perkara. Minta ampunan daripada Allah. Aku minal khasirin, rugi aku ya Allah. Rugi ni rugi akhirat. Rugi akhirat. Kerana taghfirli wa tarhamni adalah barang akhirat, bukan barang dunia. Ampun dosa dengan rahmat ni barang yang nampak di akhirat. Sebab apa? Sebab kita kata orang kafir pun hidup senang pada kita. Rumah siapa besar kata rumah tokai judi ustaz. Allah. Melayu ke Islam ke apa dia? Oh dia bangsa lain tu ustaz tu. Bukan Islam tu bangsa Cina kita kata. Allah Tuhan bagi kaya sungguh. Nak masuk rumah dia tu tak berani. Kita jengok begitu tuan anjing hak besar anak lembu tu, wah lu nganga gitu.
Tak tahu apa dalam rumah tu nah. Adakah Allah Ta'ala merahmati dia? Tidak. Dia tak dapat dua perkara ni. Rugi akhirat. Rugi dia tu masuk neraka selama-lamanya. Tapi orang beriman pada Allah Ta'ala, yakin ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan bagi datang muka dunia ni, dia minta ampun pada Allah. Tuhan kata aku ampun. Minta rahmat dengan Allah, aku bagi rahmat. Tak ada dua-dua ni, rahmat pun tak ada, ampun pun tak ada. Khasirin, rugi akhirat dengan masuk neraka Allah. Auzubillah min zalik. Baik, taubat yang kedua, seterusnya kita tengok tadi taubat Nabi Nuh. Kita tengok taubat Nabi Ibrahim. Baik. Kita minum air dulu. Bismillah. Baik, kita tengok. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Banyak ujian Tuhan uji dia. Allah juga menyebutkan tentang istighfarnya nabinya Ibrahim yang dikasihi Al-Khalil. Ibrahim gelaran dia ni Khalilullah, kekasih Allah. Direkodkan bahawa baginda berkata, Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allah Ta'ala sebutlah surah Ibrahim ayat 41. Wahai Tuhanku, kau berikanlah pengampunan bagiku dan bagi kedua ibu bapaku dan bagi orang mukmin pada hari perhitungan akan berlaku, itu hari kiamat. Baginda juga berkata, Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Dan yang aku berharap dengan pemberian pengampunannya bagiku akan dosa-dosaku pada hari kiamat. Surah Asy-Syu'ara ayat 82. Baginda juga berkata, Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan engkau tunjukkanlah kepada kami peribadatan kami, dan engkau terimalah taubat dari kami, kerana sesungguhnya engkau benar-benar, engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Kita tengok satu-satu. Ini dia sebut taubat Nabi Ibrahim. Lagi kita akan masuk bab belakang-belakang ni, doa Nabi Ibrahim. Dia akan kumpul semua doa-doa Nabi dalam ni. Sebab tu saya kata kitab ni amat menarik untuk kita hayati, untuk kita baca. Banyak doa yang kita boleh dalam ni. Yang pertama, Nabi Ibrahim minta, Rabbana ghfirli, ampun dosa. Yang pertama dosa dia. Wali walidai, kedua ibu bapaku. Walil mu'minin, Allah, orang mukmin. Doa Nabi Ibrahim ni semua. Sampakah hari ni doa Nabi Ibrahim? Walaupun Nabi Ibrahim minta hari tu, sebab itulah dalam komentar beberapa ulama dalam menafsirkan doa Nabi Ibrahim, dia kata tak ada orang paling bijak bila berdoa ni lain daripada Nabi Muhammad SAW lah. Muhammad tu bijak lah. Itu kita boleh ambil perhatian daripada doa Nabi Ibrahim. Dia doa bukan dia saja. Yang pertama diri dia, ibu bapa. Tapi Allah Ta'ala takdir bapa dia tu tak beriman. Bapa dia tak beriman. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa bapamu ni dia minta ampun, waghfir li abi, ampun dosa ayahku ya Allah. Inna abaka, Allah Ta'ala kata ayahmu ni Ibrahim bukan daripada kalangan kamu. Sedih tak sekira lah. Ayah, orang lain tak apa lagi ayah, tapi dia lawan Nabi Ibrahim, sungguh-sungguh lawan. Katanya dia suruh Nabi Ibrahim jual berhala. Jadi Ibrahim ni kalau tak jual, ayah marah. Kalau jual, Allah marah. Nak buat lagu mana? Nabi Ibrahim katanya dia pergi jual, dia camping songsang.
Dia kata siapa nak beli berhala pekak, siapa nak beli berhala buta, siapa nak beli berhala tak ada manfaat, siapa nak beli barang tak comel, barang tak molek dah. Siapa kata kita jual ikan siapa nak beli ni, ikan termenung ni, tapi ikan termenung hak kemarin dulu. Nah, kita kata boleh lah awak mari, boleh buat makan kucing, boleh lah. Nah, siapa buat benda lain, ni nak makan apa ikan termenung ni hak kemarin dulu. Nampak mata pun merah. Ibrahim jual begitu. Siapa nak beli berhala, hak tak dengar kata apa ni, siapa nak beli berhala tak ada manfaat. Jadi dua perkara. Berdakwah pun boleh. Hak ayah dia suruh pun dia buat. Itu cerdik Nabi Ibrahim. Lepas tu bila ayah dia marah ke dia tak marah. Ayah dia tak marah. Dia tak bergaduh dengan ayah Ibrahim ni. Ayah dia marah ke dia, la arjumannaka wahjurni maliya. Aku akan rejam kamu Ibrahim dan keluar kamu daripada rumah ini kalau kamu sebut lagi benda ni. Dia tak kata apa pun, dia kata qala salamun alaik. Sejahtera selamatlah ke ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Oh, tinggi harapan dia. Saya nak minta ampun bagi pihak ayah kepada Allah. Saya ni bagi pihak ayah ni akan minta ampun bagi pihak ayah supaya Allah Taala ampun dosa ayah. Mengadu dia pada Allah, nak suruh Allah Taala ampun dosa ayah dia. Allah Taala kata tidak. Kenapa Allah Ta'ala tidak terima doa dia ni walaupun dia seorang Nabi? Kerana ayah dia ni menolak hidayah Allah dalam keadaan tahu hidayah Allah Ta'ala itu ada. Ya? Saya sebut dah semalam subuh, kita kena jaga baik-baik. Jenis orang mari mengajar, tahu ustaz mari mengajar, tapi bila ustaz mengajar dia duduk kata-kata ataupun tak mau dengar, tak boleh dengar ustaz ni. Ustaz ni kata ke orang, dia kata-kata ke orang, boleh jadi dia tu kambing, boleh jadi. Sebab dia tak rasa diri dia orang. Kalau dia rasa diri dia orang, dia nak dengar lah. Sebab dia orang. Ustaz mana-mana pula. Sudah semayang, balik. Fungsi umum, malam ni kita ada mengajar ustaz ni. Dia tak ada kerja apa pun, kalau balik dia tengok TV tu. Tengok TV cerita apa? Waktu berita. Bukan dia ahli politik ke? Bukan dia nak tengok saham. Bukan dia saham apa pun. Harum manis pun tak jadi tahun ni. Nak saham apa? Apa benda yang ada dalam televisyen tu? Apa benda yang ada? Tak ada. Duk cerita hal orang. Duk cerita hal menyerabut kepala kita. Duk cerita orang tu mati. Orang tu kena aksiden. Cerita tu. Tapi dia duk bagi pusaka Nabi di masjid surau ni. Dia tak mau dengar. Dia balik. Start motor pun pergi. Tu nak kira tolak hidayah Allah tak? Tolak hidayah Allah tu. Sebab apabila orang mengajar, orang kuliah ni, orang nak bagi harta pusaka Nabi. Nabi sebutlah hadis sendiri, nak bagi harta pusaka Nabi. Kalau harta kita tinggal banyak, harta ayah kita, adik-beradik pun umum lah, malam ni lawyer nak mari rumah kita ni, malam ni lawyer nak mari rumah kita. Nak buat apa? Nak bagi harta pusaka. Harta perlu apa dia panggil ismit di luar negara. Ada cerita Piramli tu. Nah, ada lagi orang tak bagi harta ismit luar negara, nak bagi. Oh, penuh rumah. Kalau tak ada terlibat pun mari. Sebab nak bagi harta pusaka, nampak harta tu tanah bergelung-gelung. Tapi hak kata nak bagi harta pusaka Nabi ni, duduk dah, dengar dah pengumuman, start motor balik. Nah, kita takut jadi macam ayah Nabi Ibrahim ni. Duduk sekali dengan Ibrahim berdakwah hari-hari, sebut pada dia benda, tapi dia tak pakai. Ni tanda Allah Ta'ala tutup pintu hati. Cara Tuhan tutup pintu hati ni, dia panggil khatamallahu ala qulubihim. Khatam makna peteri. Orang panggil apa? Welding. Welding. Hati tu dia welding. Oh, payah nak buang tu. Yang kedua, fatubi'a ala qulubihim. Tuhan cop hati tu. Bila kena cop ni habis. Macam kita nak rentah negeri lah, ada cop polis, beres. Tuhan cop dia ni bukan orang dapat hidayah. Satu lagi, kalla bal rana ala qulubihim. Satu lagi, kalla bal rana ala qulubihim, iaitu Allah Ta'ala pasang dinding di antara dia dengan hati. Oh, ni hidayah tak masuk. Ni hati, ni dinding.
Hidayah tak masuk. Ni mikrofon, tak masuk dengan jelas suara saya. Sebab ada dinding. Kalau buka tangan, baru ada dinding. Maknanya hidayah tu mari, pum, pergi balik. Pum, pergi balik. Tak melekat dalam hati. Kerana punca dia menolak hidayah Allah Ta'ala. Wa man a'rad an zikri, kata Allah kata, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mana-mana orang berpaling, menolak a'rad an zikri, mana menolak peringatan aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, aku jadikan dia kehidupan dunia sempit bagi dia. Dunia luas, rumah besar, ada harta, tapi sempit dada. Bahasa serabut tak mau duduk dalam rumah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari akhirat Allah Taala himpun dalam keadaan buta matanya. Dia tanya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa aku buta hari ni ya Allah akhirat ni, waqad kuntu basira, tamu ke dunia mula aku boleh tengok, boleh lihat. Tuhan jawab, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha, puncanya apabila mari ayat aku, kamu buat-buat tak tahu je. Mau balik start motor balik, orang duk kuliah pun mau balik di rumah, buat apa tak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah, hari ini begitulah aku tidak akan mengheraukan kamu. Begitulah macam atas muka dunia mu tidak heraukan aku. Khas untuk orang suka balik masa kuliah. Boleh faham ni? Bukan awak sini lah, tempat lain. Allahu Akbar. Bimbang takut kita kata ke dia. Dia zaman saya mengaji dulu, guru tafsir kita ni, dia kata, kamu mari kelas aku ni, dia kata, kamu kena buang macam kamu buang tong sampah dalam sampah tu, bagi bersih tong tu, untuk kamu terima segala-galanya. Nak mari dengan kuliah ni, kena buang lah kepala ni, taksub ke apa ke semua sekali kena buang, kena kosong semua sekali. Mari itu betul-betul nak ilmu, insya-Allah akan dapat. Tapi kalau tuan-tuan mari duduk di rumah pun, sementara tunggu maghrib isyak, baik dengar dulu. Tak ada apa ni. Sementara nak tunggu maghrib isyak, baik dengar daripada tak buat apa, baik dengar. Dia kata gitu. Memang baik dah dengar tu. Tapi sambil lewa, dapat ilmu pun sambil lewa. Ustaz duk cerita apa-apa, dia tak dapat ustaz cerita syurga neraka tu tak. Dia duk dapat ceritanya makan roti canai ke damak janda. Hak tu dia dapat tu. Tak. Sebab ustaz tu kata begitu. Hak tu dia dapat. Hak lain dia tak dapat. Atau kita kena kosongkan jiwa kita bila kita mari. Ibarat kita buang segala-gala lah pemikiran kita. Kita mari, insya-Allah, siapa pun kuliah, siapa pun mengajar, kita akan ada ilmu berkenaan dengan benda tu, paling kurang 1-2. Macam malam ni, kita boleh ambil hak mana malam ni sebagai kesimpulan. Kita boleh kata bahawa orang yang menolak hidayah Allah, Tuhan tak tolong dia. Tetapi orang yang mencari hidayah Allah, Allah akan tolong dia. Sebab kita minta dengan Allah, bukan kita tak minta hari-hari. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, beri hidayah, minta dengan Allah. Lepas tu kita cari lagi hidayah Allah, lagi Tuhan taufik, Tuhan bawa kita, Tuhan bimbing kita, sampailah kita berjumpa jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang betul untuk masuk syurga Allah. Jadi mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita berhenti sekat tu saja untuk malam ni. Kita sambung nanti lepas Ramadan dah. Lepas raya tu kalau panjang umur. Dan masjid ni insya-Allah saya akan hadir sini sembahyang tarawih qiyam. Tarawih di sini dalam dua kali lah. 2 kali. Masjid lain banyak sekali. Masjid ni 2. Mungkin duduk hujung pada orang mungkin. Nah, tapi sambutan tuan-tuan alhamdulillah. Nah, orang tempatan yang mari dengar. Ya, orang tempatan. Biasa saya pergi kuliah masjid mana-mana pun, orang luar mari. Hok ikut saya dia mari. Nah. Kadang orang tempatan tu tak ada sangat. Tuan-tuan ni orang tempatan, orang kampung tempatan. Muka orang tempatan. Kita kenal lah hak bahasa ikut kita macam mana, hak tempatan macam mana. Jadi kita boleh puji juga. Walaupun ada 10 orang, 8 orang, mau tak apa asal ada orang tempatan. Makna orang tempatan tu nak pada ilmu.
Kita pun seronok mari. Nah, kalau kita mari, ada hak masjid mari tu lampu kena buka sendiri. Lah, tu hak teruk sangatlah tu. Mari tu gelak lagi masjid, nak bagi kuliah ke tak mau bagi kuliah dia. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita insya-Allah. Kita bertemu lagi dan kita dapat amalkan doa nabi-nabi ini dan kita dapat baca lagi kisah nabi-nabi dan doa-doanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berdoa macam cerdiknya doa Nabi Ibrahim, cerdiknya doa Nabi Nuh dan beberapa orang nabi-nabi lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wa ufawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi